Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu fid dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. وخلق من نوره نور حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وخاتم النبيين من ابن عبد الله وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang dikasihi lagi dimuliakan timbalan pengurusi bersama ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Darul Baziah dan pegawai-pegawainya. Yang dikasihi yang dimuliakan ahli jemaah yang bahagia Datuk, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, pimpinan masyarakat. Terlebih dahulu sebelum kita teruskan pelajaran kita sifat 20, bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah SWT kerana telah berjaya melaksanakan ibadat kurban. Begitu juga berjayanya orang yang melakukan jemaah haji, ibadat haji. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, moga-moga jika ada karya kita ataupun semua muslimin muslimat yang melakukan ibadat haji dapat haji mabrur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan hidup diri mereka yang telah sempurna rukun Islam dan rukun iman, insya-Allah. Jadi pada kita kat sini pun sama, cuba membesar-besarkan Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat kurban. Moga-moga ibadat kurban tersebut juga akan dapat rahmat Allah SWT. Moga-moga dapat pahala yang besar bagaimana pahala mabrur, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik kita sambung pelajaran kita yang masih lagi dalam sifat salbiyah yang sampai kepada mukhalafatul lil hawadis, yang kita masuk sekejap saja, yakni mukhalafatul hawadis pada zat. Jadi telah pun kita pelajari pada zat, cuma kita nak pergi pula pada sifat dan af'al. Moga-moga mukhalafatuhu lil hawadith pada zat telah memberi pahaman kepada kita. Jangan-jangan sesekali kita menyamakan zat makhluk dengan Allah SWT, sebagaimana kalau kita mendengar, Allah lagi mendengar. Nampak macam hebat, tapi kita mengkualiti dan kuantiti Tuhan tak kena. Jadi pada orang yang baru nak belajar boleh, baru-baru nak kenal Islam, baru-baru nak masuk dalam akidah, boleh kata sedemikian. Sebagaimana kita nak kata Allah tu tunggal, boleh pada orang yang belajar. Allah tu satu, boleh pada orang yang baru belajar. Itu contohnya. Pada yang kita dah belajar tak boleh kata Tuhan satu, sebab satu di bahasa yang kita boleh ucap pada benda-benda. Artinya mudah sangat bahasa tu, tidak limited, tak mulianya Tuhan. Satu hanya pada benda, bukan pada Tuhan. Contoh, kita kata Allah tu satu, tak kena. Allah tu tunggal,
tak kena. Sebab tunggal tu juga pada makhluk. Seperti kita guna tunggal tu pada babi, pada ibu tunggal. Tak kena pada Tuhan. Sebab tu kita nak letak bahasa yang paling tinggi bila kita dah belajar, bahasa yang tidak ada pada makhluk, yakni Allah tu Maha Esa. Bukan satu, bukan tunggal. Bila sebut Esa, satu makhluk tak guna perkataan Esa tu. Mari kita nak bagi bantuan kepada ibu-ibu Esa, tak ada orang sebut. Ni Esa buku, tak ada sebut buku Esa 2 3, tak ada. Esa hanya layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah pentingnya kalau kita belajar nak membeza benda-benda begitulah dengan penggunaan kata-kata yang mulia. Mukhalafatuhu lil hawadith, nak bezakan antara Tuhan dan makhluk. Satu untuk makhluk kita guna juga pada Tuhan, tak boleh. Tunggal pada makhluk nak guna juga pada Tuhan, tak boleh. Sebabnya akan sama. Sama tu kita nak lari mukhalafatuhu tu. Tak nak sama. Jelas dah? Baik. Itu satu review semula tentang zat Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ni kita teruskan pula mukhalafatuhu lil hawadith pada sifat. Sifat Allah Ta'ala banyak tuan-tuan, tapi seboleh-bolehnya kita mempelajari sifat Tuhan 20 pun dah pandai dah. Allahu ju'kida baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Seterusnya buat nyanyi-nyanyi dulu raihan. Sekarang tak ada boleh nyanyi dah. Itu sifat banyak Tuhannya, tapi naknya belajar sifat 20. Kenapa sifat 20 tu? Sebab dia seakan sama dengan kita. Pasal apa seakan sama dengan kita? Mudah kita nak belajar. Kalau kita nak sama dengan lain, boleh nak belajar mukhalafatuhu lil hawadith, sifat Allah Ta'ala dengan sifat bulan. Kita tak erti sifat bulan. Nak belajar sifat Allah Ta'ala mukhalafatuhu dengan udara, kita tak erti sifat udara. Jelas tak? Jadi contohnya nak ambil mukhalafatuhu ni sifat Tuhan, nak beza dengan sifat bulan kita tak boleh, nak sifat langit kita tak reti, sifat bumi tak reti. Kalau reti tak apa. Jadinya ulama bawa supaya makhluk atas muka bumi ni banyak, tak terhitung banyaknya, tapi yang paling kita kenal diri kita. Bila ambil kita sebagai eksperimen, mana bezanya sifat manusia dengan sifat Tuhan, ini nak belajar ni. Ambil 20 saja. Ya, kita ambil sifat mendengar, melihat, itu ada pada manusia. Adakah Tuhan gitu juga? Gitu. Habis. Antara sifat yang nak bawa yang sedang kita belajar, kita ambil contohlah sikit sebagai ulangan. Kita melihat. Kita berkata, Tuhan pun maha melihat. Yang ni basar. Kita tak boleh sebut Tuhan lagi melihat, tak boleh. Lagi melihat ni kita mengkualiti dia. Kalau kita maha melihat, kita mengagungkan dia. Lain ayat tu. Nak sebut kalau kita melihat, Allah maha melihat, maha situ. Jadi nak bezanya, kalau nak beza dengan cacing melihat, bumi melihat, bulan melihat, kita tak nampak dengan mata, tak nampak dengan pikiran kita. Jadi bila kita tak kita manusia melihat, kita ada mata sendiri dah. Mata kita macam mana peranan mata kita melihat. Rupa-rupanya mata kita ni boleh melihat, tetapi bila pejam tak boleh tengok dah. Cuba tutup pejam kejap, tak nampak dah. Oh, begitu rupanya mata kita terlindung. Adakah Tuhan terlindung juga? Kalau kita sembunyi alik batu, Tuhan terlindung dah. Nak dak tu mukhalafatuhu tu lindung. Mata salah tak terlindung pun. Bukan dengan mata kita. Mata kita kadang-kadang celak tak nampak juga. Celak dugong melanggar kau kata. Aku tengok dah tak ada lori, tapi lori tapi tak ada. Dia tak nampak pun lori. Mata celak. Habis kubah aksiden. Dia nak lintas jalan kanan kiri tengok tak ada kereta. Lintas tapak bang sapu kebah. Dah sabar-sabar tak nampak, mata jelek. Mata kita jangan nak ngaji mata cacing, kita tak erti mata cacing. Ada pun mata kita lagi tuan-tuan, dia kadang-kadang dia rosak.
Antara sifat ni, kita belajar sifat ni. Tuan-tuan, sekarang ni dulu tetap pakai spek. Lah ni pakai spek. Rosak rupanya. Dan dia boleh letih, mata letih. Siapa kita nak celak tak boleh, kena terpaksa, kena pejas. Bila? Bila dia ngatuk. Dia ngatuk, mata tak celak dah. Celak pun tak nak lagi, dia pejas sendiri. Oh panggil apa, satu sains, perkataan sains bila kita flat, perkataan flat kan. Dia panggil terangguk sendiri. Flat. Mata letih tu. Adakah Tuhan gitu juga? Tuhan ada flat juga? Ada. Antara sifat ni. Jadi kita nak ambil 20 saat ni kena. Kita sifat kita nak bilih banyak lagi tapi tak reti banyak-banyak. Kita boleh bilih mudah-mudah 20 padat dah. Kalau kita ambil kajian sains sifat manusia ni, tak habis nak bilih. Tadi kita 20 pun padat dah. Dan Tuhan buat pembandingan macam mana mata kita ni boleh melihat dengan biji mata. Boleh ada biji mata pun ada anak mata. Dalam anak mata pun ada lagi. Siapa berlapis-lapis baru boleh nampak. Dan ada Tuhan buat ia mata macam kita juga tapi tak kelip. Ada putih mata tak kelip, boleh tengok juga. Dan ada orang, ada makhluk yang tidak ada biji. Kelopak tak ada, biji tak ada, seperti cacing. Nampak juga sebab ucap cacing lari pandai dia. Tak tahu mata mana cacing. Sebab tu bila kita kata melihat, jangan kita litas hati, oh Tuhan lihat dengan mata. Tak, cacing tak ada mata boleh tengok juga. Makhluk lain tak ada mata. Contoh tuan-tuan, ada satu kumpulan ribut taufan. Dia menuju rumah. Ada satu kelebihan dalam Islam, bila kita ditipu dalam musibah masa tu, bila ribut yang kuat, kita pergi tengah-tengah kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angin tu nampak rumah kita tak tepuh. Angin mata mana? Air. Orang semaya atas batu. Allah. Masa tsunami ya Allah. Tak kena. Orang semaya. Mata mana air? Tengok. Dah. Dia reti air. Air, angin. Lagi payah nak cari mata. Jadi kalau kita nak tilik atas mata tu, wallahu a'lam. Mukhalafatul hawadith. Seluruh makhluk berapa banyak atas muka bumi minta serupa satu pun dengan Tuhan. Angin kita boleh baca, api, tanah, air, api, angin yang kita mudah baca 4 perkara tu. Artinya banyak lagi makhluk yang ada mata yang pelik-pelik. Begitulah sifat seterusnya. Melihat, mendengar. Yang kita nak atas diri kita mendengar, tuan-tuan. Ada yang kita mendengar dengan kelopak. Ada orang dengar tak ada kelopak, tak ada lubang, macam cacing. Pokok boleh dengar pokok. Orang buat kajian sains dia, tak 2 pasu depan rumah kita pagi-pagi, yang ni kita maki hamung, yang ni kita puji. Orang dah buat tu. Nanti pokok menyupas kanan pagi-pagi. Cukup 40 hari. Yang ni puji sama. Ada kesal. Rupanya pokok boleh dengar juga. Tak ada telinga macam kita, boleh dengar. Betapa kuasa Tuhan buat benda tu boleh mendengar tanpa telinga manusia. Sebab kita nak fokusnya bila sebut mendengar, melihat, Tuhan tak seperti makhluk. Macam mana? Tak tahu. Sedangkan makhluk sama makhluk tak tahu duduk mana. Telinga angin, mata angin, telinga air, mata air. Contoh air tawar tuan-tuan. Asal dia air ni kosong. Kosong air ni. Kita pun bahaya. Baca ruqyah. Atom dah meleki betul. Meleki di atas atom betul. Dia mari dengar mari mana? Tuan-tuan, dia ada lenga ke? Ada. Dia boleh dengar ruqyah. Allah. Betul teh lah. Mesti skop kan? Kajian sains boleh buat. Artinya Tuhan boleh buat macam-macam. Betul pendengaran dan penglihatan. Jadi tak peliklah yang kita nak beza macam mana Allah Ta'ala mendengar melihat. Kita tak nak kelas dengan fikiran kita. Selagi kita boleh bilang itu bukan Tuhan, itu makhluk. Habis.
Banyak sifat lagi dan lagi dan kita akan jumpa itu intro saja. Dan kita baru belajar sifat mukhalafatul hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama banyak lagi kita akan tepuh. Cuma Ustaz bagi iklan dulu. Dan selain daripada zat sifat, kita nak ambil satu lagi, yakni hak paling mudah, af'al. Dia banyak kadang-kadang manusia yang mutaakhiri dia tak sedar, dia mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sifat af'al Allah. Tak, kita kalau menyamakan Allah Ta'ala dengan zat, nampak dah syirik. Contoh kita ambil batu sebagai Tuhan, syirik, mau syirik, nampak yang tu. Yang halus sikit, kita ambil sifat, sifat sana yang menyamakan pendengaran makhluk dengan Allah, menyamakan penglihatan makhluk dengan Allah. Allah lagi boleh melihat, katanya kita mengkualiti kan, tu syirik. Mana syirik menyamakan, dia mukhalafatuhu, tu halus sikit. Ni af'al ni banyak, mukhalafatuhu li hawadith pada af'al, perbuatan. Sebab tu daripada perbuatan ni Tuhan bagi warning dalam surah Ar-Rahman 33 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 33 kali Tuhan warning kepada manusia, dia jangan sekali-kali menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Gapo maksud dia? Nikmat yang mana lagi jin dan manusia mu nak dustakan. Ustaz tak dengar jin pun situ. Dengan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, tak ada fabi ayyi ala jin wal insan, tak ada. Sebab tu orang yang belajar nahwu saraf, dia depan tu ada musanna, ada alif ban, alif nun, tu musanna, menunjukkan dua benda. Siapa? Jin dan manusia. Jadi perbuatan yang pertama saya nak bawa, yang takut kita risau bimbang, hari ni kita nak ambil sikit panjang lebar yang paling kita takut tentang yang kita beriman pada Allah, beriman pada apa lagi? Lepas Allah, malaikat, batu rasul, ni kitab ni. Ni beriman pada kitab. Apa kitab? Kitab ada 4 buah. Zuhud tu tangguh dulu. Gapo kitabnya? Quran, Taurat, Zabur, Injil. Kita nak pecah sini ni, supaya kita tidak keliru dengan perkataan kalamullah. Bila sebut kalamullah saja, apa yang kita nampak? Apa maksud kita faham kalamullah? Sebab kita nak cuba nak pecah, jangan kita samakan dengan kalam manusia. Kalam manusia dengan kalam Allah subhanallah, sekali-kali tidak boleh disamakan. Antara yang kita risau bimbang, bila kita ambil Quran saja depan tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, huruf hijaiyah itu huruf manusia ke ataupun huruf Tuhan? Sebab soalan yang paling tepat, kalamullah Al-Quran tu bahasa Allah, adakah bahasa malaikat, adakah bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiga bahasa. Adakah dia bahasa Allah, kalamullah, maksud adakah dia kata-kata Allah, kata-kata Jibril, kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 2 minit. Buat tu. Mana satu betul? Kita baca Quran kan? Kita baca Quran, hati kita duduk mana masa tu? Adakah dia bahasa Tuhan? Adakah dia bahasa Jibril? Adakah bahasa baginda Rasulullah SAW? Sebab kalau kita salah letak, ni bahasa Tuhan, salah letak, rupanya Tuhan ada bahasa sama manusia,
Ertinya Tuhan tak ada penyamaan. Kenapa nak masuk ustaz? Alif lam mim. Oh, tu huruf Allah tu. Jangan lakah, jangan pijak. Iyakah huruf Allah? Adakah malaikat Jibril alaihissalam pergi jumpa baginda Rasul, ya Muhammad, alif lam mim, ataupun ya Muhammad, alif ba ta sa jim ha kha sampai ya? Ada gitu? Tak ada. Bila bunyi huruf ni? Nabi boleh baca tak Nabi? Tak boleh. Nabi boleh nulis ke tak? Tak boleh. Nak? Kita pendengar kau Nabi tak boleh nulis, tak boleh baca. Sah. Mari mana huruf ni? Bukan Muhammad. Bukan hak milik limited Muhammad. Muhammad tak nak baca. Pergi pula kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun tak pernah ajar. Dah alif bata hijaiyah ada dengar sirah-sirah. Malaikat mari ajar alif huruf-huruf hijaiyah. Tak ada. Bukan untuk malaikat. Kita pun untuk Allah lah. Rupanya Allah ada huruf. Kita boleh pindah-pindah huruf Tuhan pula dah. Nak buat rasa Usmani, buat Rukar Majid, buat khok apa? Khok Nasak. Kita boleh pindah bahasa Quran, bahasa Tuhan. Boleh hejah-hejah. Adakah Tuhan gitu? Kalau gitu, erti Tuhan tu benda baru. Apa maksud benda baru? Boleh ubah-ubah. Sak urut ain panjang, sak ain pendek. Awak nak kira tu 2 minit. Jeng. Jangan kata mudah tuan-tuan. Sebab mudah tak temu soalan yang payah. Allah. Bila temu soalan macam ni, bila kita yakin benda yang salah, mukhalafah lil hawadith tak ada. Kita ambil Tuhan sama dengan kita. Itu masalah. Bila ada huruf ni, masa Khalifah Sayyidina Uthman. Dulu, tuan-tuan, Al-Quran ni Nabi tak boleh nak nulis. Tak boleh nulis. Jadi bila tak boleh nak menulis, para sahabat pergi tulis di batu-batu, pergi tulis di peluh-peluh taman. Bila ada huruf panggil Al-Quran ni disampak oleh lidah-lidah Nabi, maka takut sahabat lupa, dia tulis. Bermula huruf tak macam huruf lah ni. Huruf dulu mana? Ada baris-baris. Huruf dulu tak ada baris Quran. Bahkan tengok huruf hijaiyah dia pun pelik. Titik pun tak ada. Tengok huruf yang dulu. Huruf Arab dulu. Mana ada titik-titik? Dia ni ada titik so, titik 2, titik 3. Pa saja. Pa 1, pa titik 3. Tak boleh hijah. Kalau begitulah yakin kita huruf hijaiyah tu datang pada Allah Ta'ala. Apa beza huruf Jawi? Contoh alif lam mim bahasa Arab, kita tulis pula dengan bahasa Rumi. Alif A L I F, alif. Mim I mim. Lam alif lam. Lam L A M lam. Kita tulis kot Rumi. Jelas dah ni. Kita tak reti tulis Arab, kita tulis Rumi, alif lam mim. Kita pijak. Dosa ke tak? Alhamdulillahirabbil alamin. Tulis kok Jawi, tulis kok apa ni, kok Rumi. Alhamdulillah tak boleh. Malik Yamidi semua boleh tulis kok Cina, boleh tulis kok Kelantan, boleh tulis mana-mana huruf. Kalau tak nak tulis dengan bahasa Arab Jadi persoalan sini kita tulis dengan bahasa kita Malaysia. Kita pun cukup komplit Fatihah. Ada kita boleh ludah. Boleh ke tak? Boleh begok datang tu. Bukan huruf bah. Itu ABC. Tengok. Apa beza ABC dengan huruf Arab tu? Sama gagah bah. Kalau dah bunyi Fatihah, sah bunyi Fatihah, tak kira tulis Jawa, tak kira tulis Cina, India sekalipun, bahasa tulis macam mana, tapi bila dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia bunyi gitu.
Jelas dah. Bila bunyi gitu maka haram sebagaimana huruf Arab juga, huruf hijaiyah juga. Ertinya apa? Ertinya sama saja alif bata dengan ABC. Nak tulis Jawa, nak tulis Cina, Cina India. Iya. Tapi syaratnya biar bunyi Fatihah. Jangan bunyi bahasa Kelantan, tak jadi. Ada. Nak nampak sininya kalau alif lam mim tadi, apa beza dengan huruf Jawi? Sama je. Kalau Jawi ada alif, Quran pun ada alif. Jawi ada huruf ya, Quran pun ada huruf ya. Huruf Jawi bijak molek-molek. Saya, si alif, ya, saya. Ada dalam Quran tu, tapi saya kita berok. Tu bisa Jawi. Dosa ke tak? Dosa ke tak? Tak benar-benar. Ustaz ni bahasa tulisan Quran serupa ni. Tengok molek tu. Dia bukan atas huruf tu. Quran nak dipahami bukan duduk atas huruf tu. Tapi kalau dah bunyi hidayah Tuhan, tak kira huruf mana sekalipun sebagaimana titik. Orang buta. Orang buta dia belajar dengan titik tau. Kau ada huruf juga. Dengan titik pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Dia titik. Tak tahu dia rabah macam mana. Bila bunyi macam tu juga, maka haram dipijak titik tu. Walaupun tak nampak. Apa yang nak bawa? Nak bawa tuan-tuan, bahawa jangan kita keliru ambil huruf alif lam mim ni datang daripada Allah. Sebab kita ambil huruf tersebut kan huruf buat tangkai. Ada huruf dalam Islamik dia buat tangkai buat huruf 3 segi dengan huruf tu kita bawa azimat. Syirik ke tak? Ambil Fatihah lah senang. Tulis 7 kali Fatihah, letak buat tangkai. Suruh laku kedah, suruh nampak comel, nampak semak, nampak muda. Dosa ke tak? Dosa ke tak? Syirik. Artinya tu bukan Tuhan. Kena dalam sikit tu. Walaupun Fatihah, walaupun bunyi Quran sekalipun, bila kita percaya pada dia boleh mendatangkan manfaat, tak nampak Tuhan, nampak ayat Quran. Quran pun Allah juga. Jangan kita boleh nampak Allah macam nampak Quran tu. Tak. Mukhalafatuhu lil hawadih. Ya betul, Quran itu tangan manusia. Sikit lagi. Ni sebagai nak ambil pendekatan, jangan mudah. Kita ambil mudah. Takut keliru situ. Ambil. Walau bagaimanapun wahyu Allah Ta'ala ia dibawa oleh wahyu, maknanya kita kata mudah bahasa kita nak belajar kalam Allah. Ni bahasa kalam Allah ni bahasa kita nak belajar semua mudah faham. Adapun kalam Allah tu ia dibawa oleh Jibril alaihissalam, dia pilih bahasa Arab sebab Nabi tu orang Arab. Adapun kitab lain seperti Taurat di bawah Nabi Musa bukan kerana orang Arab, tapi kitab dia dengan bahasa Ibrani. Lagu mana rupa tahu bahasa Ibrani, dia bukan huruf hijaiyah. Nampak tak? Kitab juga tu kata kalamullah juga. Kalau kalamullah dalam mudah kita nak belajar dalam mutaakhirin Nabi Muhammad ni ikut bahasa Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa dia ikut bahasa Nabi Musa. Gapo Nabi Musa? Ibrani. Zabur ini yang dibawa oleh Nabi Daud dengan bahasa Qibti. Dia tak ada huruf hijaiyah situ. Ada alif bata tak ada. Alif lam mim tak ada. Dia ikut bahasa Qibti. Macam mana? Mana tahu. Bukan sama kita. Begitu juga kita anjing yang duk balas dengan Kristian, Bible dalam bahasa Suryani. Macam mana rupa tak tahu. Dia ada, bukan ada huruf hijaiyah. Artinya huruf-huruf tu yang disampaikan oleh malaikat
Malaikat-malaikat yang bawa wahyu Allah Taala kepada nabi-nabi mengikut bahasa nak pilihan Allah Taala pada nabi tu. Kalau mudahlah, bahasa mudah Allah Taala takdirkan pilih kasih pada orang faham. Mesti Quran tu bahasa Quran. Tapi Allah Taala tu maha mengetahui. Dia tak pilih bahasa faham. Sebab pelik bunyi. Tak ada mungkin bahasa tak begitu tajam. Nak banding bahasa Arab tajam tak tajam tak, walaupun dah kafir pun kita kata kafir kepada kafir marah. Tahu tak? Bahasa Arab bisa tak bisa? Bahasa tu Tuhan pilih bahasa Arab memang menusuk hati. Kafir. Sebab tu orang Islam atas muka bumi ni dipijak, disembelih semua jutaan agama pakai sembelih agama Islam. Pasal apa? Dia marah perkataan kafir tu. Islam mengkafirkan dia, maka seluruh agama lain selain pada Islam hamak benci kepada Islam. Kenapa? Kerana kata dia kafir. Perkataan kafir tu bisa. Sebab kita dengung buat apa kita duk marah ke orang Islam. Islam tak buat benar apa ke dia. Sungguh Islam tak pernah khianat pun. Tapi tiba-tiba mari bunuh orang Islam pasal apa? Sebab Islam membicarakan tentang orang Muslim kafir. Kafir tu dia lah. Oh, ingat muah orang molek. Orang yang kafir belakang. Perkataan kafir tu bisa. Pasal apa? Bahasa Arab. Kalau bahasa lain, bahasa standard dunia. Gapo orang putih. Munina Muslim. Dia suka gitu lah. Tak mari nusuk hati pun. Nama Muslim. Nama Muslim tak ada benda. Nanti kafir tengok gomo situ. Sampai value dia marah atau kafir ke dia. Saya ingat dulu, masa dulu lah, zaman budak-budak. Dia kata apa? Sampai belu dia kata orang pah dulu duk mengkafirkan orang menung. Nanti yang mengkafirkan kita pula. Oh, dia marah. Tak tahu tu ingat ke tak? Sampai belu berhenti. Cuba kalau dalam parlimen tu orang pah dak kata kafir-kafir ke gege apa ni? Kau lutung kau contoh tengok marah tak lepas lutung kelepah. Dia tahu. Bisa ayat-ayat dalam Al-Quran tu. Dan begitulah dalam ayat Quran itu sendiri, kalau kita belajar nahwu sarah, subhanallah, hebat tuan. Memang tepat mengapa dia menjadikan Quran tu dalam bahasa Arab. Dia mentakdirkan Rasul pun dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu kalau kita belajar dia lain pada yang lain. Hebat. Habis. Sehingga Allah Ta'ala meletakkan wahyu dalam bahasa Al-Quran. Orang Arab sendiri pun tak ada nak tafsir. Bila dah ada wahyu dalam wahyu sana tuan, wahyu itulah kalamullah. Wahyu tu yang tak nampak, yang tak boleh nak pegang, yang tak boleh nak ubah, itulah kalamullah. Yang kita nampak, yang kita boleh pegang, boleh ubah tu makhluk. Wahyu yang duduk dalam bahasa yang dibunyikan oleh Jibril AS akan telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan bahasa Tuhan. Tuhan kata dah aku turunkan wahyu ni dalam bahasa Arab. Kenapa? Nabi dia orang Arab. Tuan-tuan. Tapi dalam tu tak nampak wahyu. Wahyu tu lah qadim. Tak boleh nak ubah. Tak boleh nak rasa. Tiba-tiba yang mari dada manusia dapat hidayah. Boleh mengubah seluruh tubuh badan dia. Dia hati-hati dia, tuan-tuan. Hebat. Baik. Itu sepitah lalu saja. Nanti pada hari yang lain kita akan bawa dalil-dalil, bawa memperkemahkan lagi. Adakah Quran ni ada perbuatan Tuhan yang panggil sifat af'al. Yang kita duk belajar Al-Quran, jangan sekali-kali kita meletakkan sifat syirik situ. Nak lari pada syirik, mukhalafatuhu lil hawadis. Maka kena tilik, kena gali, kena tengok mana tempat sama dan jumpa sifat sama kita buat. Jangan menyamakan dia. Baik. Mudah-mudahan Allah SWT bagi hidayah kepada kita semua. Kenapa kita risau bimbang? Dia sedikit saja lintasan di hati kita yang menyebabkan kita
tercela, dihina, dimurka oleh Allah Azza wa Jalla kerana hilangnya sifat mukhalafatul hawadith dengan makhluk. Jadi hati-hati. Nak selagi kita, sebagai yang mudah, selagi kita boleh fikir, selagi kita boleh sentuh, selagi kita boleh bunyi, selagi kita boleh rasa, selagi ni itu makhluk. Jangan sekali samakan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan dikasihi Allah Taala, insya-Allah kita akan panjangkan lagi sifat mukhalafatul hawadith, dan sekiranya kita rasa confused, rasa risau bimbang, kita boleh tanya, insya-Allah mengapa tanya tersebut. Mudah-mudahan mempertajamkan lagi fahaman kita tentang mukhalafatul hawadith. Ia amat penting kan? Penting sangat. Sebab selama ni kita ingat Quran tu merupakan satu-satunya bahasa keluar daripada mulut Tuhan. Huruf keluar daripada otak Tuhan. Hijaiyah tu. Tu bukan daripada makhluk. Jadi kita nak lari situlah. Mudah-mudahan ianya memberi kepada kita kesan mukhalafatul hawadith, artinya kita tidak lagi menyirikkan Allah Taala, boleh kalau kita menyirikkan Allah Taala menyebabkan syirik kita tanpa sedar, kita risau bimbang amalan ibadat kita rosak. Situ tak sedar, tapi dia rosak amalan kita. Jangan dia rosak. Sebab tu pentingnya belajar lagi. InsyaAllah. Sekadar tu saja apa yang baik Allah Ta'ala. Dia lemah. InsyaAllah kita baiki dengan baiki. Jangan kita mudah ambil keputusan sendiri. InsyaAllah tanya siapa-siapa yang tahu. Tak mestinya ustaz yang tahu. Bukan ustaz pun juga tahu. Kongsi yang maklumat yang kita tak pasti, jangan kongsi maklumat yang pasti. Mudah-mudahan kita terselamat daripada celaan Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita lindung daripada pahaman yang salah-salah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.